Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Memperbaiki hubungan. Azril mengekori mamanya dari belakang hinggalah sampai di hospital. Sharifah Aisyah perasan anaknya mengekorinya. Bila dah sampai di hospital, Azril segera menuju ke wad kecemasan. Dari jauh dia nampak mamanya sedang menenangkan ibu mertuanya. Keadaan bayi tidak bergerak-gerak dalam kandungan membuatkan Puan Ramlah bertambah risau. Dia sedih melihat anaknya. Alia ada berkata yang dia tidak sanggup hilang anak dia lagi. Tak henti-henti dia panggil anak dia. Puan Ramlah menangis-nangis bercerita. Kini Alia perlu menjalani pembedahan memandangkan keadaan Lia tidak mengizinkan. Sharifah Aisyah dan Puan Ramlah menangis mengenang nasib Alia. Tiba-tiba selepas itu, Azril pergi meminta maaf pada ibu mertuanya atas apa yang jadi sebelum ni. Azril mengelap air matanya. Inilah natijah perbuatannya. Akhirnya anak dan isteri menjadi mangsa. Waktu itu Alia disorong di atas stretcher untuk dibawa ke bilik pembedahan. Azril bergegas mendapatkan isterinya. Berderai-derai air matanya melihat wajah pucat isterinya itu. Tersedu-sedu dia bercakap dengan isterinya. Tangan isterinya makin erat digenggamnya. Kemudian Umairah pesan pada Azril yang Alia ada meminta maaf andai diri kawannya ada dosa pada suaminya. Namun Azril berkata sebesar kuman pun Lia tak ada dosa padanya. Malah dia yang berdosa dengan isterinya. Dengan wajah muram dia berlalu dari situ. Dia berjalan ke surau. Ketika itu Azril terdengar perbualan antara Azhar dan ayah mertuanya mengenai bil hospital. Azril berjumpa mereka dan meminta izin supaya segala bil hospital dia akan lansaikan. Kalau ikutkan, Alia telah amanahkan pada Azhar untuk bayar bil hospital menggunakan kad banknya, tapi nilainya tidak mencukupi. Lepas itu Encik Idris memberi kad jemputan kahwin yang dia terima dari kiriman seseorang. Tapi Azril boleh agak siapa yang mengirimnya. Dia berkata dirinya tak layak datang ke majlis besar itu. Dia berdoa semoga Azril berbahagia bersama jodohnya yang sama padan dan sama kedudukan. Namun Idris menyuruh anaknya menelefon Pak Su untuk meminjam duit untuk uruskan bil hospital. Azril memandang kad jemputan itu dengan hati yang kosong. Azril yang baru selesai solat itu menoleh pada ayah mertuanya. Encik Idris juga baru selesai menunaikan solat. Dia duduk di bahagian hujung surau itu. Azril nampak wajah mertuanya basah dengan air mata. Pasti dia risau dengan keadaan anak dan cucunya. Azril bangun mendapatkan ayah mertuanya. Dia menghulurkan tangan bersalam. Azril meminta maaf pada Encik Idris dan merayu supaya ampunkan segala dosanya. Akhirnya Encik Idris dengan sepenuh hati memaafkannya. Kemudian Azhar pula datang dan beritahu Alia telah selamat bersalin anak perempuan. Encik Idris terus mengangkat kedua-dua tangannya dan mengucap kata syukur pada Yang Maha Esa. Azril juga tidak dapat membendung air matanya. Dalam masa yang sama, mulutnya tidak henti-henti berdoa semoga isterinya sentiasa sihat walafiat. Selepas itu Azril melihat dari luar wad keadaan Lia yang sedang tidur dan anaknya yang baru lahir. Semua ahli keluarga yang lain ada di dalam wad isterinya. Nampak gembira wajah mereka. Azril terserempak dengan Ikram. Ikram beritahu yang dia telah tarik balik kes mahkamah berkaitan penjagaan anak. Kemudian Ikram sedang uruskan urusan surat beranak. Bila Azril melihat borang yang diberi oleh kawannya, dia tersenyum dengan nama anaknya, iaitu Sharifah Elisha binti Syekh Adam Azril. Azril minta pada Ikram supaya dia yang uruskannya. Azril ada beritahu pada Ikram yang dia tidak mahu berkahwin dengan Azrin. Dia terima Azrin pun hanya kerana semata-mata duit. Ikram gembira melihat Azril kerana kawannya itu telah pun berubah dan bertaubat. Azril mahu memperbaiki hubungannya dengan Alia. Dia akan telan segala kemungkinan yang akan berlaku.
Azrael balik ke rumah Sri Atamas untuk melihat anak-anaknya. Tapi Darwin dan Dania masih bencikan papanya. Sharifah Aisyah memberi nasihat supaya bersabar dengan anak-anak dan beri masa untuk pulihkan keadaan. Azrael tersentuh hati melihat sifat lemah lembut Puan Ramlah terhadapnya. Makin menebal rasa hormat Azrael pada ibu mertuanya. Inilah dulu orang kampung yang selalu dihinanya. Orang yang dihina inilah yang terus menyokongnya. Rasa bersalah makin menghimpit hatinya. Puan Ramlah mahu menemani Alia di hospital. Tapi Azrael pelawa diri untuk menjaga isterinya. Dia berjanji yang dia takkan sakitkan hati Alia dan sekadar meneman isterinya saja. Babak di hospital. Azrael perhatikan Lia secara senyap-senyap. Pintu bilik wad isterinya direnggang. Ketika ini Alia mendapat panggilan telefon dari Umairah. Umi beritahu Dania dan Darwin rindukan mamanya. Wajah Alia ceria mendengar suara anak-anak. Terdapat beberapa topik perbualan telefon antara Alia dan Umi selepas perbualan anak-anak, iaitu Alia mahu pinjam duit untuk bayar bil hospital. Selepas itu Umi beritahu yang Azrael uruskan surat beranak Elisha. Lia terkejut dan diberitahu yang Azrael bencikan anaknya. Bukankah suaminya tidak ambil tahu lagi dengan anak yang dikandungnya itu? Selepas itu Lia menamatkan panggilan dan melelapkan matanya. Ketika ini Azrael senyap-senyap masuk ke dalam dan melihat wajah isterinya. Pipi Alia diusap dan kemudian Alia tersedar. Dia terkejut, Azrael ada di depannya. Dia terus naik angin dan halau suaminya. Azrael sangat sedih dan keluar dari bilik itu dengan hati yang begitu lara.